Settle semua. Waalaikumsalam. Okay, selamat petang Denny. Hari ni siapa nak baca doa Hari ni Sirajuddin baca doa, Ahmad Sirajuddin. Sirajuddin ada? Ada. Baca doa. Umur kita Al-Fatihah sedekah kepada ibu bapa, ahli keluarga yang telah meninggal, umat Islam di Palestin dan semua umat Islam di dunia. Alright? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshu alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, kita sambung. Semoga Allah angkatlah doa-doa kita, Fatihah kita tu kan. InsyaAllah memberi kebaikan untuk diri kita dan orang lain juga. Danny ada ke? Daniel, are you there? Daniel? Siapa lagi duduk college? Akmal duduk college kan Akmal? Saya duduk college. Mana kawan awak yang duduk college tapi tak nak masuk ni? Kawan-kawan yang kat luar dah masuk dah. Akram dah masuk. Daniel mana? Daniel tu mesti tertidur lagi. Dia percaya sangat tu. Tahu lah. Mana dia? You all semua duduk dalam college terkurung tu dah jadi depression ke apa? Bunda nak tanya. Memang duduk dalam bilik je lah. Yelah, dah duduk dalam bilik tu dah jadi depression ke apa? Kemurungan. Kan? Ramai kemurungan tapi tu the best solution lah kan? The best solution yang kita semua tak tahu nak ikhtiar apa untuk COVID-19 ni memang kena berkurung lah. Memang lifestyle kita sekarang kena macam ni. Okey lah benda. Apa tu? Dari kerja tak siap okey lah benda. Dari kerja tak siap okey lah. Duduk kurung. Cuma yang berkurung ni isunya termasuk pelajar-pelajar yang bukan duduk college pun. Isu pandemik COVID-19 ni bila kita belajar virtual, bila you tak boleh nak control yourself lah. Masuk bonda kalau tengah-tengah kelas ke, tengah online ke, tiba-tiba terfikir nak tengok Netflix ke, nak pergi TikTok ke apa semua, nak sosialisasi website semua, automatically nanti once you study you dah jadi lost. Jadi isunya tu. Sebab berdepan dengan internet. Point dia tu je. Alright. Mana yang boyfriend tiba-tiba telefon, girlfriend tak faham, tengah belajar apa semua kan. Jadi isunya macam tu lah. Alright. Presenter kita hari ni siapa? 1696. Wan Arif, right? Ya saya. Hari ni 2 grup kan? 2 grup ke 1 grup? Satu grup Alia Maisara present nak minggu ni ke minggu depan? Minggu ni pun boleh. Minggu ni dah ready? Saya tanya Amir. Dah ready dah. Okay, dah ready boleh present 2 grup terus. Lagi bagus cepat present, cepat final test. Final test nanti Mona buat live tau. Mona tak buat soalan macam kita test hari tu. Mona akan sediakan soalan setiap orang. Soalan yang berlainan. 28 soalan Mona akan sediakan. Mona akan tanya secara live. Yang hari tu dah jawab melalui boleh Google lah kan, isi-isi apa semua tu. Tapi yang final nanti boleh cakap, tanya spontan, terus jawab, boleh bagi 2 minit.
Either you boleh jawab dalam within 2 minutes or not. Ada markah ke tak ada markah lah macam tu. Okay? Final Bonda tak bagi soalan. Bonda terus live. Contohnya Bonda akan sebut nama Rauda Nordin, soalan awak. Dalam masa 2 minit awak kena jawab. Alright? So syllabus kita cover up all syllabus. Lagi awal lagi bagus sebab Bonda nak bagi you study week. Okay? Kosong 1 minggu untuk study week before kita final. Dah berdebar tambah diffusion lagi. Okay, seterusnya Wan Arif Ruzaini dan awak present dengan siapa Wan Arif? Dengan Arif Nazir. Okay, go. Teruskan. Dah nampak kan saya punya ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bonda dan sahabat-sahabat sekalian. Dalam video ni saya Muhammad Arif bin Nazir dan partner saya Wan Arif Huzaini akan membincangkan tentang kemahiran kaunseling. Kaunselor yang ingin memberikan perkhidmatan kaunseling yang baik, kaunselor perlu menguasai serta mengaplikasikan beberapa kemahiran asas kaunseling untuk membantu klien. Dalam sesi kaunseling ni, kemahiran ni mesti kaunselor ada supaya dapat menyelesaikan masalah klien. Lantas dia boleh mencadangkan metod-metod kepada klien seperti yang kita belajar sebelum ini, yang rakan-rakan kita dah present. Kecekapan menguasai kemahiran-kemahiran ini sangat berguna ketika berhadapan dengan klien yang tidak dalam keseimbangan emosi dan psikologi. Kemahiran kaunseling mempunyai banyak cabang yang perlu diketahui agar sesi kaunseling berjalan dengan baik dan berlancar. Antara kemahiran yang perlu diterapkan dalam setiap kaunselor, yang pertama ialah kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar merupakan satu kemahiran yang paling asas dan penting dalam sesi kaunseling. Dalam hal ini, kaunselor perlu lebih banyak meluangkan masa mendengar luahan klien untuk memahami situasi mereka. Semasa sesi kaunseling ni, kaunselor kena dengar dan faham tentang masalah klien supaya dia dapat mencadangkan apa jalan penyelesaian kepada klien. Selain dari tutur kata juga, gerak-gerik klien semasa bercakap juga perlu dilihat dan didengar. Yang kedua, kemahiran membina perhubungan. Kaunselor perlu membina perhubungan bersama klien supaya perhubungan mereka menjadi mesra dan saling percayai, supaya klien berasa lebih selamat dan lantas klien akan berasa lebih terbuka. Selain itu, kaunselor juga mesti membina suasana sekeliling dan tingkah laku yang meyakinkan dan menunjukkan kemesraan. Kaunselor kena buat klien selesa dahulu sebelum sesi kaunseling supaya klien lebih terbuka dan dia akan mudah menceritakan masalahnya. Yang ketiga, berpeluk tubuh. Klien mempunyai sifat yang tertutup, kurang selamat atau kurang bersedia untuk berbincang. Dia akan merasa negatif terhadap diri dan bersifat defensif. Dalam hal ini, kebiasaannya macam ahli keluarga lah yang berpeluk tubuh kan, nak kasih orang lebih selesa dan tenang. Yang keempat, kemahiran menggalakkan klien bercakap. Kaunselor menggalakkan klien bercakap dengan menggunakan soalan-soalan jenis terbuka. Macam tanya kenapa, macam mana berlaku benda ni kan, betul ke nak buat macam ni. Semasa klien bercakap tu, kaunselor kena mendengar dengan penuh teliti lah. Setiap soalan yang akan ditanya mestilah dijawab oleh klien, dan secara sendirinya klien ni dia akan menceritakan situasinya. Daripada situ kita boleh tahu apa masalahnya,
Yang kelima, kemahiran membalas. Dengan memberi respon, manusia dapat mewujudkan hubungan yang baik antara satu sama lain. Dalam hal ini kita boleh kaitkan dalam sesi kaunseling. Tujuan utama seseorang bertindak balas ke atas kata-kata orang lain adalah untuk menggalakkan penglibatan masing-masing di dalam perbualan itu. Dalam respon ni kita nak tahu apa cara pemikiran orang lain, apa dia punya pendapat. So kita boleh improve diri kita sendiri ataupun klien lah, macam tu. Yang keenam, kemahiran penstrukturan. Proses penstrukturan boleh dilakukan sama ada dalam bentuk formal ataupun tidak formal. Kemahiran ini dapat membina hubungan yang mesra dengan klien dan kaunselor. Kemahiran ni dia menceritakan tentang tanggungjawab kaunselor yang mula-mula datang dulu. Dia ceritakan apa tugas dia. Sesi kaunseling ni akan dirahsiakan daripada orang lain. Lepas tu tempo, duration. Formal ni macam mula-mula untuk klien yang first time datang, dia boleh macam introduce diri dia sendiri. Kalau informal ni yang dah banyak kali datang dalam sesi kaunseling tu. Yang ketujuh pula, kemahiran menyoal. Soalan merupakan kaedah yang paling banyak digunakan dalam sesebuah sesi kaunseling untuk memahami klien dengan lebih mendalam. Cara ni paling senang untuk kaunselor untuk memahami situasi klien. Daripada itu, soalan-soalan yang dikemukakan oleh kaunselor dia haruslah berkaitan dalam usaha menggalakkan klien menjelajah dan memahami perasaannya. Soalan yang diberi oleh kaunselor dia mesti ada kaitan. Sebab sesi kaunseling ni dia ada tempoh, dia ada masa dia. So kita kena cepat, soalan tu kena padat lah. Kemahiran prafasa. Kemahiran prafasa ni adalah respons kaunselor setelah mendengar isi dan memahami tingkah laku klien. Pemahaman kaunselor ini dinyatakan dalam bentuk ayat yang pendek tapi tepat dan padat maksudnya. Matlamat kemahiran prafasa ni ialah memudahkan penerokaan ke atas klien. Dalam kemahiran ni, kaunselor dia akan summarizekan penceritaan dia. Dia cuba memahami apa masalah ataupun situasi klien ni dan dia akan suggest cara penyelesaian dia secara cepat lah. Yang kesembilan, kemahiran memimpin. Tujuan memimpin ni membolehkan klien memulakan dan mengambil tanggungjawab terhadap sesi yang sedang berjalan. Ia menggalakkan klien memperincikan, menjelaskan atau menggambarkan apa yang diperkatakan. Ini ialah secara tidak langsung, di mana klien yang ambil alih suatu sesi kaunseling tu. Kita tanya dia sikit je soalan, lepas tu dia boleh terangkan jauh. Yang seterusnya, menentukan tujuan untuk memimpin, meluangkan dengan perkataan yang dapat memperincikan secara khusus, menggunakan soalan terbuka dan membolehkan klien bebas mengikut pembinaan anda. Ini ialah secara langsung, ini di bawah pimpinan kaunselor. Tu beza dia secara langsung dan secara tidak langsung. Yang ke-10 ialah kemahiran berkomunikasi. Kaunselor perlu mengelakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan yang sukar difahami oleh klien. Kaunselor perlu mengelakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan yang boleh menyinggung perasaan klien. Okey, kalau ini kita ikut contoh, ada setengah orang dia tak faham bahasa saintifik untuk bahasa yang suka difahami oleh klien. Dan untuk yang menyinggung perasaan klien ni, kaunselor dia perlu ambil tahu kalau ada satu perkataan tu yang kadang-kadang boleh menyinggung perasaan dia. Contoh dia macam dia punya trauma ataupun kemalangan yang berlaku pada masa silam klien. Kemahiran yang ke-11 ialah kemahiran melakukan dorongan minima.
Dorongan minima diperlukan untuk memberikan sokongan dan dorongan kepada klien untuk meneruskan perbincangan. Dorongan minima merupakan respon atau ungkapan ringkas ataupun pergerakan positif yang menggalakkan klien untuk terus bercakap dan memberi penjelasan. Okey, kalau macam ni kita nak klien ni untuk terus bercakap. Contohnya ada perkara yang dia tak berani nak cakap dengan orang, so kita sebagai kaunselor perlu beri dorongan yang minima untuk teruskan klien bercakap supaya kita dapat tahu apa yang berlaku sebenarnya. Okey, untuk kemahiran yang ke-12 ialah kemahiran membuat refleksi perasaan. Refleksi perasaan merupakan pengenangan atau menyebut ungkapan klien dalam satu rangkai kata yang pendek tetapi padat. Mendapatkan maklumat atau penjelasan yang lebih lanjut daripada klien apabila klien menggunakan perkataan atau ayat yang tidak jelas, tidak spesifik. Okey, macam ni kalau kita membuat refleksi perasaan kepada klien, kadang-kadang klien tu dia macam tak acuh dalam punya pegangan. So kita perlu buat refleksi perasaan kepada klien agar dia yakin dengan pegangannya. Untuk kemahiran ke-13 ialah kemahiran membuat kontrak. Kaunselor mendapatkan persetujuan dan perjanjian daripada klien supaya ada tanggungjawab dan kesungguhan untuk melaksanakan apa yang dipersetujui. Kontrak biasanya dibuat pada kes-kes yang memerlukan perubahan tingkah laku klien seperti ponteng, merokok, mencuri, menipu, meniru dan lain-lain. Okey, untuk kemahiran membuat kontrak ni dia macam perjanjian yang dibuat antara klien dan kaunselor. Contohnya kalau klien tu merokok, dia nak berhenti merokok. So kaunselor dia kena buat macam awak janji berhenti merokok dalam masa 2 bulan. Lebih kurang itu dah merupakan kontrak antara klien dengan kaunselor. Okey. Untuk kemahiran yang ke-14 ialah kemahiran pemfokusan. Dengan adanya kemahiran memfokus, kaunselor boleh mengarahkan aliran perbualan klien pada topik utama klien. Tujuan kemahiran ini digunakan ialah memastikan klien tidak akan bercerita sehingga terkeluar dari topik perbualan. Okey, maksudnya yang diringkaskan kat sini, kaunselor perlu pandai fokuskan kepada tajuk utama yang perlu disampaikan ataupun diceritakan oleh klien supaya dia cerita tidak keluar daripada topik. Untuk kemahiran yang ke-15 ialah kemahiran mencabar. Kemahiran mencabar adalah untuk memperakui dengan jujur secara langsung dan menarik perhatian klien apa yang sedang berlaku dan apa yang sedang dirumuskan. Konstruk kemahiran mencabar melibatkan seperti mengenal pasti perasaan diri sendiri sebagai kaunselor, menjelaskan dan berkongsi pengalaman dan memberi maklum balas dan pandangan. Okey, kemahiran mencabar ni dia nak kaunselor supaya boleh mencabar ataupun berkongsi pengalaman tentang apa yang berlaku daripada kaunselor itu sendiri ataupun pandangan tentang apa yang berlaku terhadap diri klien. Untuk kemahiran yang ke-16 iaitu kemahiran mengetahui teori dan teknik-teknik kaunseling. Okey, dengan adanya kemahiran mengetahui teori dan teknik kaunseling, kaunselor akan menjadi lebih yakin dan bersedia berhadapan dengan klien. Okey, yang ni penting sebagai seorang kaunselor untuk tahu kemahiran-kemahiran ni agar diorang lebih yakin dan klien pun lebih senang bercerita ataupun berkongsi pengalaman diorang. Okey, yang terakhir sekali ialah kemahiran memberi maklumat. Kemahiran memberi maklumat memerlukan sedikit ketelitian di mana kaunselor berkongsi fakta dan maklumat dengan klien. Antara jenis maklumat adalah kategori kepakaran seperti instrumen ujian, kemahiran merancang, membuat keputusan, merancang kerjaya, perancangan keluarga dan membuat keputusan bersara. Okey, yang ni kalau kita ambil contoh paling dekat ialah seperti yang ujian kaunseling yang kita jawab dekat Counselling to You. Dia ada macam-macam soalan kaunseling dan ada juga kalau kita berjumpa dengan kaunselor akan tolong kita buat keputusan dengan lebih tepat. Senang kita menempatkan matlamat kita juga sebagai klien ataupun kaunselor.
Okay, thank you so much. Presenter daripada Muhammad Arif dan Wan Arif. Arif kuasa 2. Okay, good. Okay, cuba Arif tunjukkan slide Arif yang depan tadi, kemahiran. Arif cuba tunjuk depan. First. Okay, next. Yang kedua dia keluar apa? Okay. Kedua tengok. Okay, tak apa. Okay, buka yang page pertama yang kemahiran je tadi. Okay, untuk kemahiran asal kaunseling sebagai pimpinan rakan sebaya, tahun lepas kita dah buat, semester lepas kita dah buat tentang TOT persijil rakan kaunselor, dan Bonda percaya you all dah tahu kemahiran asal kaunseling. Tapi the main point dia adalah apa? Dia main point dia tiga je. Kemahiran pertama kita kena mendengar. Okay, kedua melayan, dan ketiga adalah memberi maklum balas. Jadi yang rakan anda present yang semua tadi tu adalah pertama yang kemahiran mendengar, melayan tu yang banyak. Skill-skill yang kemahiran yang rakan kita keluarkan tadi tu semua dalam kemahiran melayan. Parafrasa, refleksi, kemahiran membuat keputusan, dia dah jadi memberi maklum balas. Jadi main point kemahiran asal kaunseling ni pertama, kaunselor, untuk jadi rakan kaunselor dan kaunselor, pertama kita gunakan dua telinga. Dua telinga ni yang paling penting. Dua telinga dan satu mulut, betul. Kita diberikan dua telinga, satu mulut. Jadi sebab tu bila jadi kaunselor, kita kurang bercakap tetapi kita banyak mendengar. Kalau you tengok karakter Bonda contoh memang banyak bercakap. Tapi dalam sesi kaunseling akan automatically akan jadi kurang bercakap tapi banyak mendengar. Sebab tu kemahiran asal kaunseling tadi awak tengok semua memberi jawapan, make sure semua kita mendengar apa yang refleksi yang dihasilkan daripada klien ungkapkan tu adalah hasil daripada kita mendengar. Kenapa kena mendengar? Sebab dah ujung nanti kita akan kemahiran membuat keputusan, rumusan. Jadi kita akan buat paraprasa. Okey, pada awal sesi tadi Wan Arif telah menceritakan tentang kemahiran asal kaunseling. Di pertengahan awal kaunseling awak tengah menunjukkan beberapa faktor kemahiran asal kaunseling sebanyak 15. Jadi adakah bila buat rumusan kita kira adakah kemahiran asal kaunseling ni anda faham dan anda boleh praktikkan dalam menjalani hidup awak sebagai kaunselor. Contoh. That is kenapa kita sebagai rakan kaunselor dia kena mendengar dengan baik sebab dia akan buat refleksi semua perkara yang klien ceritakan. Dia tak boleh cakap, kaunselor ni dia tak boleh tiba-tiba dia akan cakap macam ni. Sorry saya tak faham apa tadi awak cakap. Maksudnya apa? Kaunselor ada masalah mendengar dengan baik. So dalam sesi 45 minit 1 jam, memang kemahiran asas ni memang kena guna pakai. Jadi Bonda percaya nanti lepas dah tak ada kelangan Bonda, you all semester akan datang, you all akan jadi rakan sebaya yang menolong kawan. Pertama yang you all kena ingat, mendengar tu dulu. Jangan terus interrupt apa rakan-rakan cakap. Kalau dia nak luah tu, bagi dia luah. Kecuali kalau dia dah luah lama, okay dah habis ke kau cakap? Okay, let me explain. Ni apa aku feedback. Baru kita bagi. Jangan interrupt dia. Bagi dia lepas semua. Okay? Alright. Wan Ari dan Muhammad Ari dah boleh jawab soalan pertama daripada Adi Suraya. Okay, go jawab. Okey, soalan dari Adi Suraya. Apakah kesan jika salah satu kemahiran tidak diaplikasikan? Okey, macam saya nak explain, kalau kemahiran yang boleh cakap tadi mendengar contohnya dia tak aplikasikan, so klien tu maybe dia rasa macam tak berapa nak yakin ataupun dia rasa macam kaunselor macam tak kisah je pasal aku, apa aku nak cerita dengan dia, lebih kurang macam tu. So orang kata apa, dia akan effect juga dia punya sesi kaunseling lah. Lebih kurang macam tu. Ya benda. Okay. And then ada juga kenapa kemahiran lain adalah teknik-teknik kita kena masih dia repo lah. Contohnya kalau klien-klien mental health ni dia lain sikit dengan klien-klien yang normal. Klien yang normal ni dia willing to story, tapi klien yang mental health biasanya dia tak nak cerita. Dia akan cakap tak tahu ataupun dia diam. Tapi sebenarnya ada benda, jadi kena guna teknik-teknik yang lain lah seperti melukis, menulis. Tu antara tools kemahiran lain yang kita guna pakai kepada klien-klien yang tak nak bercerita tu. Jadi sesi kaunseling kita gunakan fokus untuk orang-orang yang normal yang willing untuk bercakap. Alright. Okay, seterusnya. Menjawab ke tu Adi Suraya? Menjawab, terima kasih.
Alright. Terusnya. Siti Nur Balkis. Dengar ni. Sisa. Soalan kedua, adakah semua kemahiran penting dan perlu digunakan kesemuanya dalam satu sesi? Kalau macam tadi kan, kemahiran mendengar, itu paling basic lah. Itu kena tahu. Kalau kita tak apply benda tu dalam sesi counselling, tak ada punya outcome dia. Kita tak boleh, counselor tu dia tak boleh macam bagi suggestion untuk menyelesaikan masalah klien tu. Dia ada certain lah. Betul ke benda? Benda? Tanya Balkis, menjawab tak semua soalan tu? Menjawab pun je. Okay, ya. Menjawab good. Okay, dan soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya dari Nadiatul Fatimah. Apakah cara kemahiran mendengar yang berkesan? Kalau bagi saya, kemahiran yang mendengar yang berkesan ni, dia nak cakap macam kita dengar je apa yang klien tu cakap, kita jangan potong apa yang dia nak cakap tu. Maksudnya kita bagi masa dia bercakap. So kat situ kita boleh dengar banyak benda. Kalau kita potong-potong dia cakap, dia mungkin ada yang dia nak cakap tapi dia lupa. Kurang macam tu. Menjawab tak soalan tu? Menjawab. Terima kasih. Soalan seterusnya, adakah semua kemahiran sesuai untuk diguna pakai kepada semua jenis masalah? Macam Mondi cakap tadi kan ada 3 yang asas kan. Mula-mula kemahiran mendengar, lepas tu prafasa dengan memberi maklumat. So apa yang kita orang present ni berasaskan daripada benda 3 tu tadilah. So semua kemahiran ni dia sesuai untuk diguna pakai dalam setiap masalah. Cuma boleh respon, walaupun yang banyak-banyak tadi tak semestinya semua kemahiran tu kita guna pakai. Cuma contohlah ada satu, cuba awak tekan next Arif. Ada slide tadi. Next. Kita tekan next. Mendengar okey, normal, semua akan guna. Membina hubungan, of course. Yang ni, membina hubungan ni sangat penting sebab dia is a repo. Awal sesi. Kalau membina hubungan, awal-awal dan kaunselor tu menunjukkan ataupun awak sebagai rakan kaunselor tu dah menunjukkan ketidakpercayaan kepada klien, automatically kat sini dah start zero, yang the next tu dia out. Jadi yang main point kat sini, membina hubungan. Awal-awal kita kena tunjuk kemesraan. Kemesraan tu penting. Apa khabar? Awak sihat ke tak hari ni? Okey, awak tahu kan sesi kaunseling kita ada etika kerahsiaan. Awak dah baca ilmu kaunseling. Dia benda-benda yang lembut. Contohlah membina hubungan awal-awal. Kenapa awak nak tanya jumpa saya tengah sibuk lah. Nampak? Automatically kita dah block apa yang orang nak cerita dengan kita. Betul tak? Jadi awal kemahiran membina hubungan penting. Ni wajib. Okey, macam ni juga bila berpeluk tubuh ni ada antara kemahiran membina hubungan antara di dalam dia lah, definisi di dalam dia. Contohnya kalau kaunselor tu macam sombong, jadi dia tak mesra, jadi klien tak suka sangat lah contohnya. Okay, next. Ada tadi yang tak semua klien pakai. Next. Menggalakkan klien bercakap ni, bagi yang you all macam tak faham adalah kita bertanya dengan soalan terbuka. Jangan buat soalan tertutup. Awak dah makan ke belum? Mesti dia jawab dah. Awak sihat ke tak ni? Tak. Soalan terbuka bermaksud, boleh tak awak terangkan sedikit tentang latar belakang awak, umur awak dan ahli keluarga awak. So dia bercerita banyak lah. Soalan terbuka. Tapi you kena faham, bila klien yang datang tu adalah klien yang suka bercakap tanpa henti, gunakan soalan tertutup. Sebab kita tak nak dia cakap banyak. Okay. Bagi klien yang tak banyak cakap, kita gunakan soalan terbuka. Tapi bergantung pada isu juga. Kalau isu tu kita nak korek lagi, nak dapatkan responding, kemahiran membalas tu, maksudnya melalui soalan
terbuka. Okay, next. Next penstrukturan ni yang awal tadi dalam membina hubungan. Ini kemahiran menyoal ni yang ada soalan terbuka tu. Penstrukturan tu maksudnya sesi ni jalan selama 45 minit hingga 1 jam. So dalam waktu ni awak boleh cerita apa saja awak cerita dengan saya, apa semua tu. Alright. So next. Ada lagi tadi. Nombor berapa pun dia tak sure. Parafrasa kita reflect balik daripada apa yang klien ceritakan tu, okey, dalam bentuk parafrasa pendek ataupun parafrasa yang panjang supaya padat. Contohnya tadi awak ceritakan dengan saya awak tak suka ayah awak, betul? Macam tu. Berarti dia betul balik. Tak, saya suka ayah saya. Okey, kita nak explain balik. Kemahiran memimpin ni adalah penting juga. Sebab apa pemimpin ni penting? Sebab kadang-kadang ada klien dia cakap tak terarah. Kejap dia cakap A, lepas tu cakap B, kejap dia cakap C. Okey, ada 3 perkara yang awak bincangkan dengan saya, iaitu pertama A, kedua B dan ketiga C. Boleh saya tahu antara A, B dan C ni awak rasa perkara mana dulu yang awak nak kita atasi bersama? Sebab kita tak boleh nak selesaikan 3 perkara dalam waktu masa yang sama dan secara serentak. Okey, firm, to be firm, counsel kena firm. So klien tu berfokus satu je. Kejap mula isu putus cinta, lepas tu isu akademik, lepas tu isu gaduh dengan parent. Mana satu dulu nak settle? Kita tanya klien. Alright. 10 tengok. Berkomunikasi. Okey, ini sama juga kemahiran melayan ya. Melakukan dorongan menima. Dorongan menima kelas, tahu tak dorongan menima macam mana? Tunjuk contoh. Sub kelas, cuba tunjuk contoh. Dorongan menima macam mana? Dorongan menima macam mana? Okey, Arya awak present dorongan menima macam mana? Dorongan menima ni dia macam kalau kita dengar klien tu bercakap, tiba-tiba dia stop. Dia macam rasa macam apa nak cerita ke tak nak cerita ke tak nak. So dorongan menima ni kita tanyalah dia ada apa-apa nak cakap ke, cuba cerita. Maybe kita boleh selesaikan. Kalau klien tu okey dia akan cerita. Lebih kurang macam tu dorongan menima. Okay, dorongan menima yang sebenarnya adalah, okay, good for answer. Okay, dorongan menima sebenarnya adalah awak angguk, awak eye contact, tu dorongan menima. Maksudnya okey faham. Dia macam tu. Angguk, awak tengok klien tu awak angguk. Macam kita bersungguh mendengar cerita dia. That's dorongan menima. Okay, seterusnya, nampak? Dia simple je, dia ayat-ayat yang pendek. Ungkapan ringkas ataupun pergerakan positif. Pergerakan positif tu yang awak angguk-angguk, awak cakap dia simple. Alright? Bagi klien lagi macam kalau you all berjumpa dengan orang yang macam bila dia present awak angguk-angguk kan dia lagi macam nak bercerita dengan awak. Ada orang yang tapi jangan too excited. Kita sebagai kaunselor ni kena genuine. Tak boleh macam you ke. Tak boleh macam tu. Dia kena faham, kena relax. Kaunselor kena banyak relax. Okay, next. That's dorongan menima. 12 tengok. Yang ni sama refleksi kemahiran membuat kontrak ni di awal tadi yang penstrukturan tadi. Okey, kemahiran membuat kontrak ni mendapatkan setujuan perjanjian tanggungjawab. Yang ni maksudnya kontrak ni maksudnya kita bagi klien tugasan. Ni antaranya yang tak semua klien kita perlu guna pakai. Bagi klien dah insight, dia dah celik akal, dia know what to do, it's okay, never mind, kita tak perlu dibagi tugasan. Tapi kalau klien macam blur-blur entah, tak tahu, awak nak target for academic, yes. Pernah cari past year question? Belum lagi. So tugasan awak adalah saya nak awak cari past year question, make sure awak dah kumpulkan setiap subjek awak tentang past year question supaya awak dah get ready untuk latih to be. That's kontrak tugasan. Macam kalau contoh tunjuk tadi rokok. Contoh sebulan dia merokok 10 kotak. Okey, kita kurangkan. Boleh tak dalam masa 3 bulan ni awak merokok 9 kotak daripada 10 kotak? Dia tak boleh on the spot stop. Kita cuba tengok 10 kotak turun kat 9 kotak. So ada tak simptom diri yang tak betul sikit? Contoh dia senang pening ke apa ke, efek daripada kurang 1 kotak tu. That's a contract. Lagi next ada lagi 14 tadi tengok. 14. Fokusan yang ni pun juga mencabar tu kita masuk konfrontasi. Ini adalah jangan mencabar pada klien yang tengah nyangis, tengah sedih, tak sesuai. Mencabar adalah pada klien degil. You akan nampak satu klien degil. Okey? Klien degil. Adakah dengan keputusan, okey, contohnya dia mengadu awak, dia dapat boyfriend yang suka pukul. Tapi memandangkan dia nak jaga image dia nak kekal dengan boyfriend dia.
Anji kita confront dia balik. Pada awal sesi tadi awak menyatakan awak tidak happy kerana mempunyai seorang boyfriend yang telah memukul awak. Tapi ketika akhir sesi anda menyatakan bahawa anda tidak boleh berpisah dengan dia. Contoh. Jadi kita cabar dia. Adakah dengan cara tidak berpisah dengan dia dapat mengelakkan diri anda daripada dipukul? Kita nak cabar dia balik. Bagi dia fikir. Sebab ada klien yang memang kekawanan awak pun nanti kalau awak rakan kaunselor awak you all semua ni, dia tak sedar apa dia cakap. Contohnya dia tak suka tapi dia nak teruskan. Macam mana tu? Tak suka tapi nak teruskan. Dua meaning yang beza. Tak suka, tak teruskan. Awak nak yang mana satu ni? Make a decision. Alright? So tu jawapan dia. Kemahiran ni semua boleh guna tapi kita tengok situasi klien. Okay? Yang bertanya soalan tadi, siapa tanya soalan tadi? Bonda dah ambil attendance dah. Siapa tanya soalan tadi? Saya Bonda. Menjawab tak? Menjawab. Okay. Alright. Good. Next. Arif, seterusnya. Soalan seterusnya. Okay. Untuk soalan seterusnya, apakah contoh bagi kemahiran membalas dalam situasi bersama rakan? Okay, yang kemahiran membalas ni responding kalau tak silap. So sebenarnya kita tanya soalan dekat klien ataupun klien tanya soalan kat kita sebenarnya kita dah respon, kita jawab soalan dia. So kalau rakan ni rasanya macam biasalah kita jawab soalan dia ataupun dia nak jawab soalan kita. Lebih kurang macam tu, membalas. Sebab kalau kemahiran membalas responding ni kita akan lebih senang bercakap dengan orang yang balas cakap kita. Macam contoh orang panggil kita ajak makan ke ataupun bercerita tentang kisah-kisah lama ke. So kalau orang bercerita dengan orang yang tak bercakap ni dia macam tak best ataupun orang kata macam tak respect orang. So kemahiran membalas ni dia menjawab dan mendengar macam tu lah. Faham tak? Nur Insyirah. Faham, terima kasih. Okay. Soalan seterusnya, adakah kemahiran pernafasan ini merupakan kemahiran terpenting yang perlu diamalkan dalam proses kaunseling? Macam yang saya cakap tadi, macam Bonda cakap tadi lah, yang ada tiga yang asas kan. Kalau yang pernafasan ni maksudnya dia macam dia summarizekan apa yang klien tu luahkan lah, apa masalah klien tu. Kalau kita tak dengar, kalau kita tak faham benda tu, macam mana kita nak selesaikan masalah klien itu sendiri. So kemahiran ni dianggap sebagai kemahiran yang terpenting jugalah. Faham tak Aisyah Johar? Ya, faham. Terima kasih. Okay, untuk soalan seterusnya dari Nur Ain Ashika. Apakah kesan sekiranya kaunselor gagal menguasai salah satu kemahiran yang dinyatakan? Okay, soalan ni sama macam soalan yang ke atas tu. Yang kalau kemahiran ni tak diaplikasikan ataupun satu tak diaplikasikan. So sesi kaunseling tu dia tak jalan dengan lancar lah sebab kemahiran, contoh kita ambil kemahiran perafasa, dia tak boleh nak summarize. So kaunselor tu dia tak akan dapat nak detect kat mana masalah dia nak kena selesai, nak tolong klien selesaikan. And benda tu jadi lebih rumit lah. Okay. Faham tak Nur Ain Ashika? Faham. Terima kasih. Yang seterusnya, bagaimana kemahiran berkomunikasi memberi kesan positif kepada pelajar? Dia banyak bagi kesan positif kat pelajar sebab dengan kemahiran berkomunikasi ni kita dapat berkomunikasi dengan orang lain secara dua hala lah. So daripada situ orang kan dia lebih suka dengan
orang yang banyak cakap kan, biasanya lah. So dekat situ dia berkomunikasi tu dengan mudah. So orang lain akan faham lah apa yang kita fikirkan, apa pandangan kita lah. Macam tu. Okey ke tu? Siti Nurhafifah. Okey, boleh faham. Okey, soalan seterusnya dari Syahmi Akmal Arif. Apakah contoh kemahiran membalas dalam situasi bersama keluarga? Yang ni orang kata apa, membalas responding ni dia sama macam kita menjawab soalan yang ditanya. Dia kurang macam tu. Tu ke benda saya pun tak dah pening dah ni. Soalan dia apa? Soalan dia nak boleh pun tak clear ni soalan. Ulang balik soalan dia. Yang penanya tu ulang balik soalan awak. Saya bacakan Okey, soalan dia macam ni benda. Orang ni mana orang dia? Soalan dia tak jelas sangat tu. Ulang balik soalan tu. Apakah contoh kemahiran membalas dalam situasi bersama keluarga? Nah, itulah. Situasi tu maksud awak apa, isu ke? Ya bunda, isu yang bersama keluarga. Oh, isu bersama keluarga. Membalas tu maksudnya contohnya contohnya klien akan cerita, contohnya Syami punya soalan Syami punya soalan, okey, saya tidak mempunyai hubungan rapat dengan adik-beradik saya. Contohnya kami biasa makan beriringan apa semua. Kami makan berasingan, beriringan lah. Kami makan berasingan, kami makan tak cukup waktu. Okey. Sebagai kaunselor, kita cuba tanya klien. Okey, dalam keluarga awak dah biasa dengan trend yang tidak makan bersama, tidak duduk semeja. Tapi sebagai anak, pernah tak awak cuba untuk mengumpulkan seluruh ahli keluarga awak untuk makan semeja? Pernah tak awak cuba buat? Tanya dia macam tu. Macam tu ke? Ke awak nak tanya kalau awak nak membalas ibu bapa bercakap gunakan kamera asas? Betul benda yang tadi yang makan tu. Yang awal tu kan. Jadi contohnya klien kita, dia akan bercerita kepada kaunselor situasi-situasi yang dia berlaku. And then kaunselor tu bawa klien ni, pimpin klien untuk keluar out of box dia daripada kotak pemikiran dia yang terhad tu, kita bawa dia keluar. Pernah tak awak cuba? Pernah tak? Okey, awak tidak boleh, contohnya ada soalan lain. Awak pastinya tidak boleh nak menurunkan ego ahli keluarga awak. Tapi saya nak tanya, boleh tak awak turunkan sedikit ego awak untuk awak mengalah untuk sama-sama bersama keluarga untuk mengharmonikan keluarga? Kita tanya klien. Sebab dalam sesi kaunseling, kita tak boleh ubah orang yang luar daripada klien. Kita boleh bantu klien depan mata kita tu sebenarnya. Tu dulu tanya. Boleh Syami? Boleh bunda, terima kasih. Okay, thank you. Sebab tu kalau macam pelajar, dia biasa dengan kamera asal counselling, dia faham sebab kita dah belajar teknik komunikasi, teknik memimpin, teknik bercakap dengan baik. Automatically once you nak keluarkan satu word tu, automatically you must be thinking first. Dan bila kita think, kita akan tanya soalan yang indah-indah. Soalan-soalan yang penuh kasih sayang. Maksud bonda bukannya kita cakap sayang, tapi cara kita bertanya tu dengan rasa sayang. Bukan dengan rasa benci, dengan rasa sakit hati. Sebabnya penyakit-penyakit ni biasanya datang daripada rasa benci, rasa sakit hati. Tapi cuba kita lahirkan tentang kasih sayang. Jangan hambakan diri kita dengan ego kita. Dan jangan stop berhenti cuba nak buat kebaikan. Kalau hari ni nak buat baik, jangan contoh, oh lama hari ni macam nak masakkan mak something tapi nanti tunggu kelas tak ada ke. Jangan. Kalau hari ni dah rasa macam tu, terus buat. Sebab insting ni Allah yang bagi. Terus buat. Jangan stop. Nasihat bunda. Boleh kelas? Boleh. Jangan berhenti buat kebaikan. Kalau hari ni nak buat kebaikan, teruskan. Jangan stop. Okay, kalau hari ni nak buat baik, buat. Okay? Right. Baik bunda. Okay, good. Terusnya Arif, soalan. Soalan terakhir, bagi kemahiran yang terakhir yang mengenai maklumat tu, apa yang patut dilakukan sekiranya maklumat klien yang diperoleh adalah palsu? Kalau macam ni, dia
dia efek dia dekat klien tu sendirilah, sebab dia datang susah-susah jumpa kaunselor, bayar, lepas tu dengan ada masingnya sekali. So dari situ dia datang, dia nak dapatkan solution ataupun jawapan, tapi dia sendiri yang tipu diri dia sendiri. Selain tu efek dia juga dekat macam perhubungan kan. So macam mana kaunselor nak percaya dekat klien tu sendiri kalau dia sendiri pun menipu? Time dalam sesi kaunseling juga, kaunselor dia boleh juga kan tengok macam cara percakapan klien tu sendiri ataupun gerak-geri dia. Mungkin boleh detect lah sama ada dia menipu atau tidak. Tapi kalau apa yang patut dilakukan ni, saya pun tak pasti lah. Okay, biasanya kaunselor tu, kan kita dah ada teknik-teknik kemahiran asas tu. Melalui kemahiran asas dan teknik-teknik kaunseling ni, automatically kaunselor tu memang akan dapat detect sama ada klien tu jujur ataupun menipu. Once menipu, kaunselor tu dia takkan terus nak menjatuhkan maruah klien tu. Dia takkan macam, kenapa awak menipu? Tak. Contohnya, kita akan macam reflect, kita akan provoke, kita akan confront dia balik. Contohnya kita cakap, pada awal sesi tadi, awak menyatakan awak bergaduh dengan abang awak. Tapi ketika akhir sesi, awak menyatakan awak tidak mempunyai adik-beradik lelaki. Contoh, kan dia menipu. Maksudnya, setiap orang ni dia banyak bela diri. Sebab kadang-kadang dia lupa dalam masa 45 minit hingga 1 jam dia bercakap tu, rupa-rupanya dia terbocorkan rahsia dia. Dia macam forensik psikologi lah. And then, kita boleh detect benda macam tu. Nanti klien tu jadi terdiam. Jadi kalau macam situasi, kalau bonda suka guna pakai macam ni. Saya di sini ikhlas untuk menolong bantu awak, untuk awak mencapai kesejahteraan hidup, menjadi lebih baik. Tapi kalau diri awak sendiri tak boleh nak bantu diri awak sendiri, macam mana saya nak tolong awak? Siapa yang nak boleh tolong awak kalau awak sendiri tak nak tolong diri awak? Biasa bonda akan cakap macam tu lah. Biasa klien kalau macam, kalau kes lah, kalau macam pelajar perempuan tiba-tiba dia mengandung, dia hidden something lah. Saya ni nak cuti belajar sebab saya nak kerja part time. Saya nak kerja part time sebab nak tolong ibu bapa. And then boleh akan tanya dia, boleh tak saya call ibu bapa awak untuk memastikan keterangan awak ni betul atau tidak. And then kata tak payah. Ayah saya ada sakit jantung ke, ayah saya kalau dapat call terus meninggal. Tapi bonda tahu kalau situasi macam tu terlalu banyak berdalih-dalih, mesti ada something wrong somewhere. And then bonda akan tanya, biasanya bonda akan cakap macam tu je, saya kat sini nak tolong awak dengan ikhlas. Tapi kalau diri awak sendiri tak ikhlas nak tolong diri sendiri, saya tak boleh nak bantu awak. Nanti automatically biasanya klien akan nangis, akan diam dan akan nangis. Sebab kita nak ikhlas tolong dia, kalau dia tak ikhlas tolong diri dia macam mana? Sama juga macam klien bila datang, ni kes-kes untuk klien yang dirujuk tu biasanya. Klien yang dirujuk oleh pensyarah, klien yang dirujuk oleh ibu bapa ataupun PA awak semua tu. Contohnya you tak nak cakap, you tak tolong. And then you terus jaja kat luar, alah kaunselor ni tak tolong aku pun, pembimbing kasar bayi pun tak tolong aku. Why you expect kita boleh screening apa yang dalam otak you kalau you tak luar? Contoh, maksudnya you kena ikhlas luah dulu. Kalau dah luah, baru kita tolong bantu. Kalau you tak luah, macam mana kita nak bantu you? Tu yang paling penting. Jadi bila klien tu kita nampak, biasanya kaunselor di bukan pejabat polis, apa tu, penjara apa, banduan kan, betul? Okey, pendekatan kaunselor di pusat-pusat serenity berbeza. Dia tak sama macam pendekatan bonda bersama pelajar, tak boleh. Dia ada kekasaran sedikit. Kaunselor tu kena garang. Mesti kena garang sebab orang dadah ni dia manipulasi dia sangat tinggi sebab dia berhalusinasi. Dia boleh mereka-reka cerita, dia boleh bercerita benda-benda yang indah sebab dia dah biasa dengan efek daripada dadah tu sendiri. Jadi kena tegas. Tapi kalau pelajar lain situasi dia. Tapi boleh nampak lah kalau pelajar tu ambil dadah kita boleh nampak kelalaukan dia tu. Kita dah nampak lah. Bukan setakat dia punya fizikal je, gosok-gosok hidung, mata merah, tapi cara cerita dah tahu boleh dadah. Kalau kes-kes macam tu, boleh tanya dia baik-baik. You memang ada ambil apa-apa benda terlarang ke? Sebab kalau bonda buat report, pastinya dia akan dibuang belajar. Contoh. Jadi kita nak tengok klien ni boleh dibantu ke tak? Kalau memang tak boleh dibantu, of course kita buang je lah. Kita buang daripada UiTM. Kalau nampak dia baru nak cuba-cuba semalam tadi sebab nak stay up study,
nak siapkan FYP, nak siapkan calculus, kita tengok je macam you stay up untuk AIS, macam tu. Tengok keadaan situasi klien juga. Alright? So boleh ke menjawab soalan terakhir ni? Thank you so much untuk kuasa 2 Arif kita, Muhammad Arif dan Wan Arif kita, Rozaini yang telah presentation dengan baik dan menjawab soalan dengan baik. Okay, thank you so much. Dah habis kan soalan? Dah habis kan? Ya, habis benda. Dah rasa. Okay. Okay, seterusnya next group presenter. Thank you so much untuk you all. Okay, untuk next group presentation, EC 110, EE 111, 112, EM 110 soalan Okay, next present. Bunda harap ilmu kaunseling ni, you all sebagai pemimpin rakan sebaya, Bunda harap you all guna untuk diri sendiri dulu. Okay, dalam kognitif kita dan behavior terapi kita ni, benda-benda kita belajar ni kita kena apply dulu diri kita sebelum kita apply ke orang. Belajar untuk diri dulu. Kalau diri tu dah bagus, baru kita cuba apply ke orang. Sebab belajar ni untuk diri dulu. Untuk jadi insan yang baik, berguna lah, yang memberi manfaat kepada orang lain. Okay, next. Balkis Alia dan Amirah. Okay. Amirah, okay Saya start dulu Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Amirah Hanis binti Azman dengan ID pelajar 20192700942. Dan saya Alia Maisara binti Nordin dengan nombor ID pelajar 20192873338. Pada petang ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk pertama dalam topik kemahiran berkomunikasi, iaitu proses komunikasi. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, izinkan saya memetik beberapa kata-kata yang bermakna oleh beberapa orang ternama. Communication, the human connection, is the key to personal and career success. Paul J. Meyer, seorang penulis. Menurut kata-kata beliau, komunikasi yang menghubungkan manusia adalah kunci terhadap kejayaan diri dan juga kerjaya. Dengan mengamalkan proses komunikasi yang baik dengan orang lain, kita boleh meningkatkan kadar kejayaan diri kita. Every act of communication is a miracle of translation. Ken Liu, yang juga merupakan seorang penulis, telah berkata bahawa setiap tindakan dalam berkomunikasi adalah keajaiban penterjemahan. Maksud beliau, komunikasi berlaku apabila adanya penterjemahan yang berjaya. It is important to make sure that we are talking with each other in a way that heals, not in a way that wounds. Oleh bekas Presiden United States yang ke-44 iaitu Barack Obama. Menurut beliau, adalah penting bagi kita untuk memastikan bahawa percakapan sesama kita adalah dengan cara yang menyembuhkan, bukan dengan cara yang menyakitkan. Pendek kata, beliau mengajak semua agar menjaga tutur kata kita semasa berkomunikasi supaya tiada pihak yang menanggung sebarang kesakitan. Seterusnya, pembentangan akan dimulakan dengan definisi proses komunikasi. Definisi proses komunikasi. Istilah proses komunikasi merujuk kepada pertukaran maklumat ataupun mesej antara dua individu atau lebih. Proses komunikasi yang berjaya atau berkesan, kedua pihak mesti saling bertukar maklumat dan memahami konteks perbualan. Jika maklumat disekat atau mana-mana pihak tidak dapat memahami konteks, maka komunikasi tersebut gagal. Proses komunikasi. Yang pertama, penghantar. Yang kedua, encode. Ketiga, saluran. Yang keempat, decode. Dan yang kelima, penerima. Penerima perlu memberi maklum balas kepada penghantar untuk menunjukkan bahawa proses komunikasi tersebut berjaya. Proses yang pertama adalah penghantar. Penghantar merupakan individu ataupun pihak yang memulakan suatu komunikasi.
Contoh situasi, media maya merupakan seorang pensyarah yang ingin mengajar suatu topik kepada pelajarnya iaitu Lia. Media maya merupakan individu penghantar. Proses yang kedua adalah encode. Encode merupakan proses penterjemahan maklumat dalam bentuk simbol seperti perkataan atau suara supaya mudah difahami oleh penerima. Contoh situasi, media maya menterjemah topik yang akan diajar kepada Lia melalui pelbagai cara penyampaian seperti perkataan, gambar ataupun bahasa badan. Penterjemahan topik medium yang dilakukan oleh media maya adalah proses encode. Proses yang ketiga adalah saluran. Saluran adalah alat perantaraan yang digunakan untuk menghantar mesej daripada penghantar kepada penerima. Contoh situasi, media maya menggunakan medium PowerPoint yang mengandungi perkataan, gambar dan bentuk untuk menerangkan topik tersebut kepada Lia. Saluran yang digunakan dalam contoh situasi tersebut adalah medium PowerPoint. Kita beralih kepada proses yang seterusnya iaitu decode. Decode adalah proses bagi penerima untuk menginterpretasi perkataan, tulisan atau gambar bagi memahami maksud mesej. Contoh situasi, Lia cuba memahami topik baharu dengan menginterpretasi perkataan, gambar dan bentuk yang dipersembahkan oleh media maya kepadanya. Seterusnya, penerima. Penerima adalah sasaran individu atau kumpulan yang akan menerima mesej. Contoh situasi adalah seperti berikut. Penerima dalam situasi ini adalah Lia. Lia telah memahami topik yang dipelajari. Dan yang terakhir, maklum balas atau lebih dikenali sebagai feedback. Tindak balas yang dihantar oleh penerima kepada penghantar setelah mentafsir sesuatu maklumat. Ia merujuk kepada tindakan yang dilaksanakan oleh penerima seperti setuju, tidak setuju atau sikap tidak peduli. Maklum balas dilakukan dalam bentuk lisan dan juga bukan lisan. Contoh situasi adalah seperti berikut. Contoh situasi menunjukkan Lia yang memberikan maklum balasnya kepada media maya dengan mengakui bahawa dia memahami apa yang telah diajarkan oleh beliau sebentar tadi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Maaf jika terdapat sebarang kekurangan ilmu. Sekian, terima kasih. Okay, thank you so much Alia dan Amira. Mana soalan-soalan ni tak keluar lagi? Sekejap boleh, saya tengah tulis. Okay, thank you so much. Ni adalah kemahiran komunikasi, and then bagi yang semester 1 HPD 119 pun kita dah belajar tentang kemahiran komunikasi juga. This is a proses komunikasi lah. Bunda rasa isu masyarakat sekarang ni netizen salah faham sebab communicate. Sebab kita communicate dalam media, social media, by phone and so on. Automatically nada suara kita tu kita tak dapat nak bezakan. Cara baca kita kan lain. Contohnya cara Bonda baca lain, cara Alia Masara baca lain, cara Amira baca lain. Benda-benda perkara tu yang akan jadi macam berbeza-beza. Dan pemahaman orang pun kadang-kadang tahap berbeza. Ramai yang di kalangan kita suka yang baca yang tersurat. Bonda tak heran kalau macam pelajar engineering memang suka baca tersurat sebab you all memang dari segi profil you all pun realistik. Benda yang realistik, benda yang nampak. Okay, ada orang yang boleh baca tersurat dan tersirat, tapi kadang-kadang ada orang ni cara cakap dia tersirat. Tapi kalau orang faham dia secara tersurat jadi lain nanti, dia double meaning nanti. Dia banyaklah viral sekarang yang kita dengar, isu bodoh-bodoh lah, isu apa lagi? Mufti cakap, kadang-kadang Bonda nampak ada orang dia suka pick one word. Dia pick one word je. Tapi dia tak baca, dia tak ambil word tu satu habis. Dia ambil one word. Contoh kalau Bonda cakap, you all ni janganlah bodoh sangat. Tapi dia bukan yang bodoh tu. Okay, kaunselor menyatakan pelajar UIT yang bodoh. Nampak? Senang sangat orang buat stigma. Contoh Bonda cakap, maksudnya ayat-ayat awal tu kita jangan menjadi bodoh sebab you all pelajar yang bijak pandai, belajar universiti. Tapi orang tak ambil ayat yang full. So jadi isu komunikasi yang di situ. Right? Cuba Alia dengan Amira tunjukkan dia next tu, tengok next. Next slide awak my dear, tengok.
Okay, ni dia quote lagi pada orang-orang yang tersohor, that's good things. Okay dah, stop kat situ. Okay dah, boleh start jawab soalan rakan-rakan. Start daripada siapa ni? Okay, Fatin Atikah. Awak jawab daripada soalan daripada Fatin Atikah. Okay, saya start soalan daripada Fatin Atikah, apakah yang akan berlaku sekiranya berlaku salah faham ketika dalam proses komunikasi? Okay, benda ni banyaklah jadi kan. Saya rasa almost semua orang pernah rasa benda ni, berlaku salah faham antara kita dengan orang lain. Apa yang tengah viral sekarang pun banyak isu macam ni. Orang ni cakap macam tu tapi orang lain kan fahaman kita semua lain kan. So tak tahulah, salah satu faktor berlakunya salah faham ni sebab cara penyampaian satu, lepas tu dia tak terangkan benda tu secara detail. Maksudnya macam dia cakap just ayat tu je tapi dia tak jelaskan apa maksud dia yang sebenar. So ramai orang boleh salah faham. Apa yang jadi bila berlakunya salah faham ni, banyaklah benda boleh jadi. Contohnya kita boleh gaduh, boleh berlaku boleh putus hubungan, salah faham dengan orang tu kan. Okay, next Alia pula. Menjawab tak? Menjawab tak Fatin Atikah? Jawab. Terima kasih. Sama. Okay, next soalan dari Akmal Daniel. Apakah kebaikan komunikasi kepada orang sekeliling? So maksudnya orang sekeliling tu macam orang yang menerima lah kan. So maksudnya tak ada salah faham lah. Diorang penerima akan dapat input dari kita yang apa yang kita nak terjemahkan, yang encode tadi. Tiada salah faham, so hubungan dapat dijaga. Itu je lah rasanya. Betul tak benda? Menjawab tak soalan kat kawan tu? Kawan tu menjawab tak maksud dia? Akmal menjawab tak Akmal? Menjawab. Contohnya macam Akmal, Akmal kita tahu dia politely kan, dia memang boleh tengok dia memang seorang yang macam even dia pernah pegang jawatan MT. Kalau dalam group MT tu tengah hot-hot, dia adalah seorang yang mengcoolkan keadaan. Sebab miracle of word ni kadang-kadang kita boleh coolkan keadaan. Contohnya dalam group tu semua jadi api, semua api nak menang, tapi kita jadi air lah. Okay, kita kadang-kadang kita suka cakap, okay, let semua benda tu pun tak api, tak relax sangat. Okay, sekarang ni kita tengok ada dua keputusan, cuba kita buat solution. Solutionnya kita undilah mana satu jawapan yang okay, kita undi daripada kita berdebat macam ni tak selesai. Kita buat undi. Siapa yang sokong jawapan A, siapa yang sokong contohnya siapa yang sokong Alia dan siapa yang sokong Maisara, Amira, boleh vote dekat bawah. Kita mengcoolkan keadaan. Okay, dalam komunikasi ni penting kena ada orang yang macam ni sebab ada orang semua nak bergaduh je, so kena ada seorang yang macam neutral kan. Dalam perhubungan, dalam keluarga, dalam kawan-kawan, kalau dalam keluarga pun dah percaya kalau kita dah virtual sekarang ni, tak balik kampung apa semua, adik-adik yang jauh dah belajar, kakak, abang, kalau dalam grup tu tiba yang bergaduh, kena ada seorang yang datang untuk cool. Tapi bunda rasa kadang-kadang kalau you takut nak cool, tiba-tiba you hantar tazkirah. Apa-apa poster tazkirah ke, nanti fahamlah. Sebab hati-hati orang yang beriman tu dia boleh menerima nasihat. Hati-hati orang yang kurang imannya dan tidak berimannya orang tu, dia tak boleh terima nasihat. Tu je point dia. Awak boleh nampak baca situ. Okay, dia ni kurang iman. So kalau lepas ni solat sah, solat maghrib doakan untuk dia supaya dia banyak iman Allah bagi dia. Okay, boleh macam tu Akmal? Akmal okay boleh tengok. Dia macam relax, cool je dia. Tapi Akmal, awak jangan sampai pasif lah, sampai orang pijak awak lagi. Saya ada kurang sikit pasif tu. Dia ada efek kat situ pula. Takut dipijak orang. Okay, seterusnya soalan daripada Muhammad Sirajuddin. Seterusnya soalan daripada Muhammad Sirajuddin, apakah perkara yang perlu dilakukan untuk menjayakan proses komunikasi ini jika seseorang itu selalu mengelak untuk berkomunikasi? Okay, ni maybe jadi sebab
salah faham dalam komunikasi kan. Lepas tu contohlah bergaduh ke apa, lepas tu seorang tu nak berbaik tapi seorang lagi tu mengelak, dia tak nak dengar apa-apa yang orang tu cakap kan, dia tak nak dengar penjelasan apa-apa kan. So banyak benda kita boleh buat, kita boleh approach dia dekat macam-macam tempat. Contoh macam kita sekarang kan kita banyak social media apa semua tu kan. Contoh kalau dia blog juga kat semua tempat, okay kita ada banyak lagi tempat lain, contoh dia Shopee, kita ada email, kita boleh contact dia dari situ. Tapi kita tak boleh lah memaksa sangat, kadang-kadang kita kena bagi dia ruang, bagi dia fikir dulu, bagi each other lah, dua-dua pihak fikir dulu mana salah masing-masing. Lepas tu nanti dah sampai satu masa tu jumpa dan bincang balik macam tu. Okay tak? Okey, sangat jelas. Okey, contohnya kita boleh kaitkan lah orang yang tak nak berkomunikasi ni, kita tengok hobi yang sama. You all kan berjalan dunia game kan, you all ni. So main game yang sama. So dalam game tu automatically akan cuba bercakap. Sebab tu kalau kita face to face yang boleh masuk campus, bunda akan buat explorers peers, mentor mentee peers dengan senior dengan junior, explorers sesama you all. Sebab bila explorers kan akan jadi grouping. Grouping ni you tak boleh pilih group you all kan. Automatically you bercakap tak? So kemesraan tu tinggi lah. Yang sekarang ni boleh nampak you all punya batch tak boleh nak buat aktiviti begitu. Melalui virtual ni je lah. Jadi you just boleh baca, buat perception daripada rakan-rakan melalui inilah. Dan tanya soalan ni, tengok cara bertanya macam mana. Kita nampak macam tu lah, boleh baca rakan-rakan punya sifat begini je. Alright. Okay, good question. Seterusnya Syaza Afiqah. Okay, soalan dari Syaza Afiqah. Boleh terangkan lebih lanjut tentang encode? Okay, encode ni, sekejap. Buka slide tu. Allahuakbar. Okay. Encode ni proses penterjemahan maklumat dalam bentuk simbol ataupun perkataan. Maksudnya macam Syaza sebagai penghantar nak bagi tahu tentang maklumat yang pensyarah Syaza cakap, yang inform kat Syaza kepada kawan yang lain. So Syaza macam bina ayat satu-satu untuk describe apa yang information dari pensyarah tu. Itulah encode. Proses penterjemahan maklumat. Maksudnya apa yang kita fikirkan kita describe dalam bentuk ayat ataupun simbol ke perkataan kepada orang lain. Faham tak? Faham. Terima kasih. Okay. Encode tu adalah proses penyampaian mesej. Dinamakan encode. Penyampaian maklumat lah macam rakan awak beritahu tadi. Alright. Okay. Next question. Soalan seterusnya dari Nur Amalia. Adakah proses komunikasi ini berkesan untuk semua golongan masyarakat? Sefaham saya lah, memang ini basic kita berkomunikasi atau berhubung dengan orang lain. Tunjukkan awak punya yang data tadi Mira. Sebelum encode tadi. Proses tadi, proses mind map. Okay, good. Okay, dah terang. Okay, jawab. Okay. Proses ni sebenarnya basic untuk kita berhubung dengan seseorang, pihak lain. Contohlah kalau satu pihak tu lagi orang bisu ataupun orang buta ke apa kan, kita ada pekak, kita ada cara lain juga untuk connect dengan diorang kan. So contoh penghantar tu kita bagi isyarat, orang panggil bahasa isyarat, kita guna bahasa isyarat dengan diorang. So itu pun dikira berkomunikasi lah. Okay tak Bonda? Okay. Tanya dia menjawab tak soalan untuk dia bukan Bonda. Nur Amalia menjawab tak? Faham tak? Okay, jawab. Okay. Okay, next question dari Muhammad Akram. Bagaimana komunikasi yang betul antara kaum lelaki dengan kaum perempuan? Okay. Kita macam benda common lah, kena jaga apa yang kita nak bualkan. Even though kawan, mesti ada benda yang kita kena jaga batas. Batas perbualan, perkataan, lepas tu message dia tu kena jaga.
Jangan macam kita straightforward macam curse kat dia ke. Even though tu cara tu memang ada certain group dia, cara dia memang kasar, tapi kita still kena jaga hati orang tu. Tak kisah lelaki atau perempuan. Faham betul tak? Faham tak? Dan Bonda nak pesan juga untuk pelajar-pelajar perempuan, tolong behave bila you all berkomunikasi. Kadang-kadang bila you tak behave tu, ya Allah, nampak you very apa orang cakap, patutnya yang maskulin ni lelaki, kerana perempuan yang terlebih. Lelaki tu cool je, relax. Dalam drama Korea memang you all tengok cerita tu macam fun. Tapi in reality tu tak fun pun. Drama Korea memang kita tengok macam wah, lelaki yang pendiam tiba nak perempuan yang kepo, terjerit-jerit. Tu cerita drama Korea. That's a marketing. In reality you akan tengok lelaki yang macam tu dia kurang nak perempuan yang wah sangat. Dia suka yang relax macam tu. Okay? Sebab tu you all perasan tak kadang-kadang you all nampak yang perempuan yang cepat kahwin tu adalah perempuan yang tiba-tiba dalam kelas pasif, diam, cepat betul dia kahwin. Tapi perempuan yang memang very independent, boleh bersuara apa semua, lambat betul dia nak kahwin. Laki takut nak dekat dengan dia. Awak kena ingat tu. Awak bagus tapi cuma lelaki takut. Lelaki ni banyak penakut sebenarnya. Mengajuk tak? Betul tak pelajar lelaki? Ke lelaki semua tak penakut? Pilihan you buat solat istiharah memilih jodoh. Akram? Okay, Akram lah boleh nak tanya. Kalau Akram suka perempuan yang macam mana? Sebab orang tanya lelaki dan perempuan tu. Saya prefer yang perempuan yang pendiam kot. Kan? Sebab kita boleh nampak lah karakter lelaki ni. Ada lelaki yang macam dia tak apa orang cakap, tak masuk ayat you all kan. Tak masuk lah nak kawan dengan kau. Bukan dia tak nak kawan kau, tapi dia tak masuk. Tak kena dengan jiwa dia. And then tapi perempuan kita bukanlah nak suruh kita turunkan kita punya kepandaian. Cuma pandai buat diri. Dengan kawan-kawan kita uha-uha. Tapi bila you dah jumpa kawan Adam tu, you behave. Perempuan kena pandai berlakon tau. Pelajar perempuan, bijak. Jangan tunjuk kita terlalu bijak. Kita kena tunjuk kita cerdik. Jangan tunjuk pandai. Jangan tunjuk pandai. Kita kena tunjuk kita ni cerdik. Depan kawan perempuan, you all macam berdekat-dekat kata apa. Tapi depan lelaki, you relax, cool. So kat situ mahal untuk diri you. Benda ajar pelajar perempuan ni. Supaya nampak diri you tu, pride you mahal. Okay? So seterusnya jawab soalan daripada Alia Nazihah. Soalan seterusnya dari Alia Nazihah. Apakah cara memberi maklum balas yang jelas? Maklum balas ni dia macam ada tunjuk dalam slide. Okay, sekejap Okay. Maklum balas ni dia ada banyak cara. Contoh dia macam tu kan, merujuk kepada tindakan yang dilaksanakan oleh penerima seperti setuju, tak setuju atau sikap tak peduli. Kita bagi feedback dekat orang tu, kita boleh cakap dengan perkataan. Kita boleh kata okay, macam contoh situasi tu kan, dia kata dia faham. Ataupun kita boleh angguk je. Tu daripada bahasa badan lah. Lepas tu ataupun tak setuju, kita boleh cakap kita tak setuju, kita tak faham apa semua tu kan. Lepas tu ataupun sikap tak peduli, itu pun dikira feedback juga. Macam tu lah. Faham tak Alia Nazihah? Faham. Terima kasih. Okay, Bonda suka sentuh bab ni. Kalau you all tak faham dengan lecturer, kena betul-betul luah tau. Jangan tanya sikit-sikit. Sebab you all dah minggu ke berapa? Minggu ke 10. Minggu 10 ni Bonda percaya banyak quiz, final test and so on. Jadi jangan bagi soalan maklum balas komunikasi tu tergantung. Make sure kena jelas. So Alia, Syahmi Akmal. Okay, next question dari Syahmi Akmal. Bagaimana hendak memastikan seseorang menerima mesej yang ingin disampaikan oleh klien tanpa salah faham? Sekejap. Tak faham apa benda soalan dia. Saya tak boleh nak brain. Macam mana hendak memastikan seseorang menerima mesej yang ingin disampaikan oleh klien tanpa salah faham? Maksudnya macam Bonda cerita tadi lah, kadang-kadang kita berkomunikasi. Kita kadang-kadang berkomunikasi kan cara ayat kita. Okay, mesej you all ni. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita cakap dalam keadaan sedih ke, dalam keadaan gembira ke, kan kita tak boleh nak baca sebab orang yang menerima tu mungkin cara dia baca kasar.
Contohnya awak nak cakap macam ni, contohnya Amira nak cakap, aku minta maaf. Tapi bila dia baca, contoh Syamia akan baca ni, aku minta maaf. Macam tu je, nampak? Dia tak touching lah. Tapi sebenarnya masa you all nak luar tu, you all nak luar dalam keadaan touching. Jadi apa? Benda tambah, kita boleh guna emoji ataupun voicemail. Boleh? Guna orang-orang yang tak pandai baca-baca sesirat ni, kita guna emoji. Boleh tak Syamia Akmal guna emoji? Boleh bunda. Guna emoji ataupun awak prefer orang mesej ke, orang hantar pesanan tulisan ke, pesanan suara? Saya prefer call. Call, nampak? Tu maksud dia Amira dengan Alia. Dia tak suka orang mesej tak faham. Call. Sebab tu kita nampak ada orang dia tak suka mesej, dia suka call. Kau tinggalkan mesej, nanti aku call kau. Dia tak balas pun mesej awak, dia takkan balas, dia akan call. Ada orang macam ni. Tengok situasi orang. Okay, seterusnya soalan pada Arif. Daniel. Soalan dari Daniel, jika seseorang itu ada masalah mental seperti suicidal thought atau semua tu, adakah kita yang tak erti nak convert harus berkomunikasi dengan dia? Orang yang ada suicidal thought ni, saya rasa memang patut di-approach. Kalau kita perasan orang sekeliling kita, kawan kita ataupun adik-beradik kita ke, tak kisahlah siapa-siapa pun, kalau kita perasan dia ada tanda-tanda sikit pun yang dia tunjuk dia ada suicidal thought, kita kena cepat-cepat approach dia dan kita kena, kalau tak reti nak comfort, kita boleh search dekat internet tau. Macam-macam dah orang tunjuk cara, apa ayat yang kita boleh bagi untuk comfortkan orang macam tu, apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh tolong diorang. Salah satu cara kita boleh provide diorang nombor-nombor yang hotline macam befrienders. Bila diorang ada suicidal thought, diorang boleh call ataupun kita boleh bagi diorang cara-cara untuk diorang minta tolong. Kalau diorang tak nak, kalau diorang macam takut ataupun tak nak terima pertolongan ke apa, kita kena cuba juga, kita kena kita kena tolong diorang juga, bagi diorang cara ataupun kita boleh teman diorang terus untuk jumpa siapa-siapa yang lebih profesional dalam bidang ni. Good. Good jawapan Amira tu sebenarnya. Befriender adalah salah satu lagi website yang mental health untuk kita tolong lah. Tapi jangan join yang group-group pelik join group-group yang you boleh search. Nanti bunda akan buat poster. Sebenarnya tahun lepas bunda ada buat poster, tapi tahun ni bunda akan buat poster baru lagi. So maksudnya group-group yang kita boleh join, yang berdaftar dengan KKM lah. Betul. Contohnya kalau befrienders tu kadang-kadang saya ada baca dia tak jawab ke apa tau. So boleh cuba Mentari tu free, boleh walk in. Kalau bayar pun rasanya dalam RM5 macam tu je sebab dia under kerajaan juga. Kalau UM pun boleh, dia half kerajaan, half swasta. Kiranya tak mahal sangat, dalam RM30 macam tu je. Itu yang saya jumpa lah. Kalau macam website yang menolong bantu tu dia berbayar tau. Kaunselor-kaunselor yang kat situ mungkin dia buat macam freelance dia. Contohnya kalau bonda masuk, bonda freelance. Dan bonda akan charge lah. Kalau bonda join benda-benda tu bonda akan charge. Kalau contohlah, kalau macam contohnya Usita pakar JC kata, Puan Su, we want to invite you join us untuk mental health punya group. And then automatically bonda cakap how much you charge. Sebab dia dah di luar waktu bekerja dan kita charge lah normally. Sebab tu kalau charge tu tak mahal juga. Cuma kenapa kita charge? Supaya pertama you ada confidential. Of course. Dan you kaunselor yang bertanggungjawab kat situ kena buat report untuk you. Dia kan sesaja dengar je. So masa yang guna buat report tu untuk submission so on tu perlu berbayar lah. Rate yang berbayar RM80 hingga RM120 untuk 1 jam tau sebenarnya. RM80 hingga RM120 hingga untuk 1 jam. Tapi you all tak payah jumpa je kaunselor UiTM. Seluruh negeri ada kaunselor UiTM. Okay, contohlah sebab sekarang kan virtual kan, kadang-kadang you all rasa macam so kita tempoh PKP tak boleh bergerak. Contohlah kalau you belajar di rumah, you tak suka nak sesi kaunseling secara online. Contohnya rumah you all dekat Permatang Pauh, Pulau Pinang. And then kat Permatang Pauh, Pulau Pinang, bonda saya nak buat sesi kaunseling dengan kaunselor UiTM Pulau Pinang. Boleh? Bonda akan
cuba buat appointment you untuk berjumpa kaunselor you at Pulau Pinang supaya tak berbayar lah. Sebab dalam sistem counselling to you memang boleh booking sama ada Bonda atau Cik Aina je. Contohnya. Jawab soalan Daniel tu. Okay Bonda. Faham? Thank you. Dia lepas ni you terangkan pasal baju Dah boleh ambil dah. Bonda. Saya nak tanya, kalau macam orang yang macam tu kan ada suicidal thought apa semua tu yang perlukan pertolongan, kalau atas 18 dia boleh pergi seorang kan tanpa konsen ibu bapa, betul tak? 21 tahun. Oh 21. Bawah 21 you okay. Teenagers. Teenager, okay dia macam ni. Bila bawah 21, contohnya you join Befrienders and then you willing untuk jumpa psychiatrist. Dan you kena ambil ubat psikiatri lah contohnya. Cuma kadang-kadang ada keluarga dia tak bagi anak-anak dia jumpa psikiatris. Dia tak boleh terima kenyataan anak dia dalam mental blocking. Tapi sebenarnya that's the best solution yang boleh buat. Sorry lah dah bising anak Bonda dah bangun tidur. So the best solution dia benda macam tu lah. 21 tahun nanti Amira. Tapi 18 boleh pergi sendiri. Tapi nak buat decision making 21 tahun. Alright? Okay, Wanda. Okay, seterusnya soalan Nur Syamimi. Okay, soalan dari Nur Syamimi. Bagaimana nak atasi sebarang gangguan yang terjadi dalam proses komunikasi? Soalan ni dah masuk untuk tajuk grup lain, tapi gangguan ni yang saya tahu dia ada bentuk dalaman. Bentuk dalaman macam dia tak fokus apa yang orang tu tengah bagi tahu kat dia. So dia kena betulkan diri dia, kena betulkan mindset dia untuk orang ni tengah bagi tahu information, so I need to focus. So dia faham lah apa yang diberitahu. Lepas tu kalau orang yang nak menghantar mesej ni pula, dia kenalah tanya, faham tak apa yang saya sampaikan ni. Lepas tu penerima tu kena bagi maklum balas. Macam tu lah kot. Faham. Terima kasih. Soalan seterusnya dari Rauda Nordin, bagaimana nak menyampaikan komunikasi yang baik dan jelas kepada penerima? Dia kalau tanya saya, kalau saya prefer jumpa depan-depan. Tapi disebabkan situasi sekarang, kita nak study group untuk satu subjek. So macam ni kita nak terangkan dengan kawan-kawan kita dengan cara yang dengan jelas kan. So kita boleh buat Google Meet, kita boleh call, sebab kalau macam boleh juga nak WhatsApp ke apa, tapi macam bagi saya macam menyusahkan kan kalau WhatsApp semua tu. So better buat Google Meet ke call ke. Lepas tu kalau contoh kita jelaskan dia tak faham, kita boleh guna gambar, kita boleh guna bentuk untuk lebih fahamkan orang tu. Macam tu lah. Boleh tak? Boleh. Okay. Okay, next question dari Arif Fahmi. Jika seseorang itu tidak dapat memahami konteks komunikasi kita, adakah kita perlu mengulang semua perbualan itu atau menukar topik perbualan tersebut? Okay, macam kalau orang tu dia jenis yang susah nak faham, ataupun ada juga yang jenis orang ni dia ada penyakit ADHD, so which mean dia susah nak fokus. Kita jadi macam orang yang baik lah, ulang balik perbualan tersebut, bagi tahu, tapi tak payahlah bagi tahu semua conversation tu, just bagi tahu small details, benda yang important je. Lepas tu kita kena tarik perhatian orang yang tak fokus tu. Macam tu lah rasanya. Faham tak Arif Fahmi? Faham. Better call lah bagi orang yang tak faham ni, better kita call.
Okay. And then kita perasan ada juga trend-trend antara kita semua ni suka forward message. Tapi dia forward message satu rangkap je. Dia tak forward pun all conservation tu. Sepatutnya kalau dia conservation semua tu dia bagi, okay. Sebab you all boleh jadikan dia macam video. Lepas kawan you dah baca, you terus delete. Sebab zaman sekarang ni zaman yang macam pelik-pelik. Orang akan sakit menyakiti antara satu sama lain dengan forward message, forward apa yang dia cakap dan soal. Jadi kita nak benda ni terlos lah contohnya. Alright? Jadi better call lah. Call, cakap. Kadang-kadang call pun orang dah start cakap video call kan. Benda zaman you all ni zaman yang sangat kena berhati-hati. Sebab orang akan salah faham dengan you dengan benda-benda yang banyak cara. Alright? Okay, Bonda nak tanya Alif Aimra, Amirul Hakim, Ari Amirul, mana Tadi Amirul Hakim raise hand. Amirul Hakim awak dah soal belum? Tu pun dia terlepas. Amirul Hakim? Arif Amirul? Saya Bonda. Dah soal belum? Belum lagi. Soalan? Sekejap, Bonda ambil attendance. Okey, kejap. Awak boleh cakap je Arif, awak cakap je, tak payah type. Arif, tanya je. Okey, Alif Amirul, Alif Imran Azizi. Alif Imran Azizi mana? Alif Imran Azizi mana? Ali Imran Azizi mana? Tak ada Ali Imran Azizi. Amirul Hakim ada kan? Amirul Hakim? Amirul Hakim ada tak? Anak Bonda dah bergaduh sama dia. Amirul Hakim ada tak? Tadi dia terlive tadi, saya nampak. Tak ada nama dia dalam ni. Bonda. Nama dia ada tu. Dia cakap line dia tak okey. Line dia tak okey Alia? Ha. Okay, tak apalah. Bunda letak ni je lah, tak datang. Alright. Okay, itu saja. Thank you so much buat Alia dan Amira. Okay, terima kasih untuk presentation yang baik dan jawab soalan yang baik. Dan terima kasih rakan-rakan yang bertanya soalan. Semoga Bunda harap pertanyaan-pertanyaan ni you all boleh guna pakai untuk masa depan you all. Okay, be positive lah. You all dapat, you all part 4 kan sekarang? Part 4 Bunda harap part 4 ni kena matured. Sebab bila part 4 ni awak tak matured lagi, tak disiplin lagi, tak time management lagi, you are lost tau sebenarnya. Kena ingat tu sebab dah part 4. Dah tak ada honeymoon dah. You bukan part 1, you bukan part 2, you dah part 4. Okay, kalau macam pelajar bisnes, part 5 dah settle dah. Alright. Sama juga pelajar chemical, dah settle dah. Pelajar elektrik, dah settle dah, chemical dan practical. Tapi you all kena ingat, part 4 ni to be matured. You budak-budak universiti, jangan sampai kita pergi UPU esok, bila kita ke degree, orang akan cakap, korang ialah budak-budak diploma ni tak matured, budak STPM lagi matured. Kita nak dengar macam tu, budak SRC lagi matured. Tak nak. Okay. Patutnya pelajar diploma ni, you belajar tempoh masa lebih lama daripada yang lain, you all lagi hebat dan bagus daripada diorang semua. Alright. Okay, so boleh persilakan Daniel terangkan sedikit dalam masa 3 minit tentang baju sebelum kelas kita habis. Dani. Mana? Halo. Okay, terangkan proses baju. So far tadi dalam group you dah cerita nak post baju and so on apa semua. Okay, dah boleh terangkan pasal baju ke apa semua? Bagi kaum lelaki boleh datang kat bilik F1 302. 307, sorry. So far boleh keluar bilik ke? Boleh. Langgar sebab tak? You all kan isolasi lah, tak boleh bergerak lah apa semua. Perbatasan you all antara rumah je ke? Satu sana selamat Dah, tak ada ular, jangan risau. Tak ada, okey. Okay, yang pelajar Sasabila macam mana pula you bagi? Yang pelajar-pelajar perempuan?
Saya masuk Ah. Amira. Amira. Yang perempuan boleh datang Salsabila 4, rumah 402 untuk ambil baju. Okay. So nanti baju bonda pada Daniel dengan Arif kat sana Baju bonda mana? Baju bonda tak ada kat Amira. Baju bonda pada Amira. Baju bonda Ya pada ada. Baju bonda, baju Cik Aina, baju Cik Aziz pada Amira ke? Ya betul, dekat saya. Okay, 3 line Nanti Allah Akbar. Awak simpanlah dulu. Tapi kalau awak nak balik, contohlah awak nak balik, contoh kita PKP lagi, awak hantar kepada Puan Zu, Cik Zu boleh awaknya SRK. Okey. Kenalkan Cik Zuraida Muslim, penolong pendaftar HEA. Boleh. Tapi kalau awak nak hantar kat bilik dia tu, awak beritahu bonda dulu, nanti bonda PM dia. Okey. Okay, kalau you nak balik ke semua, hantar dulu baju yang staff tu dekat bilik dia. Bonda, Cik Aina dengan Cik Aziz kan, 3 je kan, betul tak? Okay, Daniel pun nanti kena tanya adik-adik junior yang dah post tu dah sampai ke tidak tau Daniel. Yang post ke rumah, siapa yang dah post ke rumah dah sampai? Tak tahu lagi. Saya punya dah sampai. Okay, maksudnya kalau Insyira dah sampai, bonda sure others pun insyaAllah akan sampai. Okay, thank you so much Daniel and team atas, semoga Allah balas jasa baik you all untuk berusaha dapatkan baju. So the next week kalau dah ada baju, kelas pakai baju, bonda nak tengok semua pakai baju. So semua on, kamera buka, bonda nak tengok baju tu. Sepatutnya kalau kita pergi kelas, sepatutnya kita pakai baju tu. Okay? Okay, next week macam tu. Itu ke bajunya? Ni korang pakai tu? Bangun tengok Arif. Bangun. Aku tak bangun. Bangun. Model. Ten. Cantik kan tu? Wah, cantik lah. Nice. Macam ni lah nanti kamu pakai dalam kelas, Right, we wear t-shirt together. Right? Okay. Bring forward in your class. So far dah ada baju, semua hari kuliah, hari Rabu pakai baju ni petang. Walaupun kita tak keluar mana-mana, pakailah baju ni di bilik. Alright? Okay, thank you so much presenter. Kita jumpa presenter minggu depan. Ada 4 grup lagi bonda tengok. Alright, good luck. And ada sesiapa yang kena COVID-19 ke during cuti ni? Kena update dekat UiTM kalau apa-apa sakit ke apa, update Bonda. Ya. Kita orang yang ada kat rumah yang tak balik ni macam mana? Patutnya kan kita orang balik tapi sebab kan kata suruh tangguh. Kita orang kat rumah. Rumah college ke apa? Rumah. Amalia memang dah tak payah balik college dah Amalia. Duduk je rumah sampai habis sampai final. Lepas tu baju tak minta post pun. Oh, okay nanti kan balik sana. Macam tu kena listkan nama dan kena bayar lah, betul tak Daniel? Kena bayar lah cost post kan? Sebab Daniel itu dah update kan, siapa yang tak balik nak ubah-ubah, dia ada update. Siapa yang nak ubah daripada post college ke post rumah. So far nanti update nama pada Amelia. Jadi, tapi kita akan collect duit sebab nanti collect duit untuk post. Okay bonda. Tapi bonda saya tak sure lah, kita orang kat dalam ni boleh post keluar ke? Sebab yang tak postkan ke rumah Upoint. Upoint buka? Upoint tak buka, dia ada sediakan online punya servis je. Macam hantar dokumen online dia. So saya tak tahulah macam mana nak post dari dalam ni. Upoint tu dia buat servis tu. Post. Nanti dia datanglah collect. Tengoklah, kena tanya dulu. Baju yang banyak dia collect. Tapi cost wrapping tu semua kena beli kat koperasi tu semua. Awak kira semua charge tau. Charge selotip, charge paper untuk wrapping, post. Jangan ambil charge post je, kena ambil another charge. Alright? Tapi dia tak buka bonda. Tak. Koperasi buka tak? Tak, dia just buat online punya servis tapi saya tak tahulah dia buat daripada dalam ni punya Upoint ke, daripada rumah dia ke, saya pun tak tahu. Tak, kalau baju tu nak post nak kena sampul kan, betul tak? Itulah. So koperasi buka tak?
physically-nya tak buka, dia just sediakan servis online. Macam kalau nak print apa-apa hantar dokumen through WhatsApp je. To you point, koperasi. Koperasi Kedai-kedai. tu buka tapi Tak buka Ashfai. Koperasi sebelah bakery tu. Buka. Buka tapi tak tahulah ada ke tak. Tak masuk bonda kalau sampul-sampul awak nak bagi kertas pembalut tu adalah kat situ. Bolehlah cuba, nanti saya cuba tanya. Pasal post. Alright. And then bonda hari tu kita menang tu, hari tu bonda beli ni apa tu? Setiap orang bonda nak bagi ni. Apa tu? Hand sanitizer. Hari tu kita menang yang 150 tu hand sanitizer. Tapi tak apalah, Part 5 ada kan? Nanti jumpa bonda masa Part 5 insyaAllah. Sebab nak bagi setiap orang satu tu sebenarnya. Yang tu tak post lah, nanti datang office bonda. Okay, thank you so much semua Danny and gang. Thank you untuk yang processing t-shirt, untuk presentation. Arif, Alia dan Maisarah. Okay, Alia dan Amirah, sorry. Thank you so much. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, bagi yang pointer bonda tengok GPA, CGPA tinggi dulu, GPA jatuh, make sure naik. Ni dah minggu 10, target balik pointer awak. Kalau dah lupa minggu depan kita belajar balik cara target pointer. Bonda harap minggu depan ingatkan bonda ajar semula. Target balik pointer mana yang dah jatuh tu make sure naik. Gunakan masa pandemik ni untuk naikkan pointer, jangan jatuh. Alright? Bonda faham virtual ni, pandemik ni you stress so on, tapi insyaAllah you boleh jadi. Yakin pada diri you all boleh belajar sesungguh itu je. Alright, assalamualaikum semua. Jaga diri. Salam bunda. Terima kasih bunda. Salam bunda. Terima kasih bunda. Terima kasih bunda. Alright.